Okay, so for the second question, okay, the figure shows a shaft carrying 5 discs A, B, C, D, and E, each of mass 20 kg. Initially, the center of mass is at the axis of rotation. Some modifications are made on the disc as follows. Disc B, removal of 0.3 kg at radius 0.2 meter and theta 90 degree. Disc C, addition of 0.2 kg at radius 0.2 meter and theta 180 degree. And this D, addition of 0.1 kg at radius of 0.2 meter and theta 90 degree. Okay, for complete balance, determine the masses, magnitude and direction to be added to this A and E, both at radius of 0.1 meter. Okay, jadi kita ada 5 disk dekat sini. Jadi yang terlibat dengan B dengan unbalance adalah disk B, C dan D. Okay, kemudian untuk balancekan keseluruhan shaft tu kita nak kita letak masses pada A dan E. Okay, pada A dan E. Jadi dalam solution ni sebenarnya nanti plan semua plan ni kena masukkan dalam table tu. Okay, jadi untuk solution ada semua plan tu A, B, C, D, E dan oleh kerana yang ni adalah untuk balancekan shaft plan untuk bearings kita abaikan. Okay, dekat sini dia tak, okay, you boleh nampak dekat sini dia tak ada plan untuk X dan Y tu. Okay, kita abaikan yang ni X dan Y tu abaikan. Yang ada hanyalah B, C, D tu sebab dia unbalance. Kemudian untuk balancekan masses tu plan A dan plan E. Okay, sebab tu dalam table ni diletak plan A, B, C, D, E. Okay, A, B, C, D, E. Okay, jadi untuk soalan ni dia jenis imbalance dia adalah removal and addition of masses. Okay, removal and addition of masses. Jadi M dia, okay, M dia you akan letak dia punya mass yang ditambah ataupun dibuang. Okay, jadi untuk B tu dikata yang ni adalah removal, jadi sepatutnya you letak negatif 0.3 kg. Untuk C positif 0.2 kg dan untuk D dia positif 0.1 kg. Okay, dan radius dia sama-sama 0.2. Theta dia berbeza 90, 180 dan 90. Okay, jadi untuk table ni, okay, bila you dah buat kolom dia, kolom ni, letak plan dia A, B, C, D, E. Dekat M ni, yang ni negatif. Okay. Okay, B negatif 0.3, negatif 0.3, positif 0.2, positif 0.1. Lepas tu R dia 0.2, 0.2, 0.2. Okay, R untuk additional masses. Untuk A tu dia kata dia nak letak 0.1 kat sini. 0.1 pada R 0.1. Dekat E pun dia R dia adalah 0.1. Okay, unknown kita sebenarnya adalah MA tu. Okay, MA satu dekat sini, satu lagi dekat sini, ME. Okay, jadi moving on, okay, ke kolom yang seterusnya. Okay, MR, okay, jadi yang ni darabkan ke antara MR tu, yang ni dia jadi 0.1 MA, yang ni 0.1 ME, yang ni dia akan jadi negatif 0.06, yang ni 0.04, yang ni 0.02. Okay, MR. Kemudian untuk D, okay, untuk D ni reference, okay, reference tu kena pilih, okay, untuk balancekan shaft. Okay, balancekan shaft kena pilih salah satu balancing plan. Okay, dalam kes ni dia sama ada A ataupun E. Okay, tapi sebab A tu dia lebih ke kiri, jadi selalunya kita akan pilih plan yang lebih ke kiri, iaitu plan A. Okay, jadi reference kita adalah plan A ni, jadi semua B, C, D, E tu, D dia akan jadi positif. Okay, jadi kalau plan A tu dia automatic D dia akan jadi kosong. Okay, ni kat sini kosong. Dekat B ni dia akan jadi 0.2. 0.2 ke? B 0.2, C 0.4, D 0.6, E tu dia 0.8 meter. Okay, dekat sini. Okay, dalam meter Ini 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Okay, you boleh see Okay, dah isi.
Kemudian kita lengkapkan kolom MRD. Okay, MRD maksudnya yang ni, nilai ni darab dengan D, yang ni automatik jadi kosong. Yang ni darab dengan D 0.2 dia akan jadi negatif 0.012. Yang ni 0.016, yang ni 0.012. Okay, yang ni dia akan jadi 0.08 ME. Okay, jadi next adalah theta. Okay, jadi untuk theta A, theta A ni unknown kita, okay, dan theta E pun kita punya unknown. Jadi sebenarnya kita ada 1, 2, 3, 4 unknown. Okay, jadi 4 unknown ni boleh selesaikan guna polygon dan juga resolution method. Okay, jadi untuk theta B 90 darjah, C 180 degree 180 dan D adalah 90 darjah. Okay, 90. Sini 90, 180, 90. Okay, sebab tu dekat sini atas, kiri, atas. Okay. Jadi untuk solution method, dia boleh guna polygon MRD dan MR ataupun guna resolution method, jumlah MRD sama dengan kosong dan jumlah MR sama dengan kosong. Okay, jadi kalau you guna resolution method, dia ada 4 equation. Hello, kenapa? Betul. Ya? Yeah? Yang dekat kita table tadi kan? Ha? Saya confuse sikit lah untuk B punya position untuk MR tu. Kenapa dia minus ya? Mana minus? Minus 0.06. Oh, yang ni removal? Oh, okey. Removal negatif 0.3 tadi. Okey. Negatif 0.3 kg. Okay? Okey, terima kasih. Okey, saya tak perasan. Sorry ya. Jangan lupa ya negatif dekat M tu. Okay. Next adalah, okay, jadi ada untuk resolution method, you ada 4 equation, MRDX, okay, MRDY, MRX dan MRY. Okay, MRY. Jadi kalau untuk X ni, MRDX ni you hanya refer pada kolom MRD saja, okay, dan pada nilai yang ada arah X. Okay, jadi dalam kes ni dekat sini, okay, yang terlibat adalah yang ni dah jadi kosong, okay. MRDA kosong, yang ni Y tak perlu, yang ni DC, okay, C 0.016 negatif, okay, jangan lupa yang ni dia akan jadi negatif sebab direction dia ke kiri. Okay, kemudian yang ni Y tak perlu, jadi next adalah ni 0.08 ME. Okay, MEX. Okay, kita assume dia pada kuadran yang pertama, jadi yang ni 0.08 MEX. Okay, jadi bila you buat equation tu hanya ada nilai untuk yang tengah C . Okay, C saja. Okay, yang ni negatif 0.016, dia negatif sebab dia punya direction. Yang ni 0.08 MEX. Okay, yang ni komponen X untuk ME. Dia sama dengan kosong, jadi daripada tu dia akan dapat yang ni sama dengan 0.02, betul ke? Dan dia akan jadi positif, betul 0.02 kg. 0.01. Bukan 0.2 betul? 0.8. 0.2 ke 0.02? 0.2 0.2. 0.2. Okay, 0.2 kg. Okay, untuk MEX. Dia positif, jadi arah dia ke kanan. Okay, ke kanan. Okay, selesai untuk MRDX. Kita buat untuk MRDY. Okay, untuk MRDY hanya refer pada yang ada pada arah Y. Jadi kita yang AB ni ada, untuk D ada dan juga E ni ada. Okay, jadi yang ni arah atas, jadi dia negatif 0.012, yang ni tambah 0.012, tambah dengan 0.08 MEY. Okay, MEY. Jadi kalau buat equation tu, yang ni tambah yang ni, yang ni sebab dia yang ni akan cancel yang ni, dia akan jadi kosong. Jadi untuk MEY ni akan dapat kosong. Okay, MEY tu dia akan dapat kosong Okay, MEY ni kosong. Jadi untuk ME ni hanya ada pada komponen X, jadi dia adalah pada kosong darjah dekat sini dan dia sama dengan 0.2 kg. Okay, untuk ME. Okay, ME dia dapat 0.2 kg
arah dia 0 darjah kat situ. Okay, jadi yang ni jawapan akhir untuk ME. Kemudian setelah you dapat ME, okay, kita buat equation untuk MRX. Okay, yang ni rujuk pada kolom MR, okay, dan yang ada pada arah X saja. Okay, dalam kes kita, kita ada yang ni, okay, kita assume dia pada kuadran yang pertama, okay, jadi 0.1 MAX, okay, yang ni 0.1 MAX, yang ni tak perlu sebab dia Y, yang ni negatif 0.04, yang ni tak perlu, okay, yang ni 0.1 MEX, okay, 0.1 MEX, okay. Jadi bila you tengok equation ni, okay, ada yang ni, nilai yang ni MEX dan juga yang ni, okay, MAX. Okay, MEX tadi kita nilai MEX tadi adalah 0.2. Okay, 0.2 jadi berapa jadi? MX berapa? 0.1 ke? 0.3 capai 0.04. 0.1 bagi 0.1 0.2. Okay, MAX you akan dapat 0.2 kg. Betul kan? 0.2 Betul. 0.2. Okay, jadi MAX akan dapat 0.2 dan arah dia positif. Okay, arah positif jadi dia ke kanan. Okay, ke kanan. Selesai MRX, selesai kita buat untuk MRY pula. Okay, untuk MRY ada M yang ni, okay, untuk MRA, okay, kita ada MRA, ada untuk B ni, okay, MRB ni, MRD dan juga ME ni, MRE, okay, MRE. Tapi sebab MRE, okay, yang ni dia sama dengan kosong lah, okay, MEY tadi. Okay, MEY tu dia sama dengan kosong, okay, yang ni kosong, okay. Yang ni kosong, yang ni ada nilai, okay, pada arah pada B dan D. Okay, yang ni adalah B dan D. Okay, yang ni B, yang ni D. Okay, yang ni kosong dah tadi. Jadi boleh cari MAY. Okay, jadi MAY sepatutnya dapat 0.04 bagi 0.04. Betul ke 0.04? Positif kan? Kan? Positif kan? 0.04 positif, arah ke atas. Okay. Jadi daripada nilai yang dapat, okay, yang ni positif, yang ni positif. Positif maksudnya dia kuadran yang pertama, okay, untuk MA. Dan untuk MA dia adalah resultant MAX dan MAY. Jadi MAX kuasa 2 tambah MAY kuasa 2 punca kuasa. Okay. Yang ni akan dapat 0.2 0.4 kuasa 2 punca kuasa 0.447. Betul kan? Dah sama tak ni? 0.2 kuasa 2 tambah 0.4 kuasa 2 punca kuasa 0.447. Okay, jadi MA tu dia sama dengan 0.447 kg dan theta dia sama dengan 0.4 bagi 0.2 63.43 darjah. Boleh? Dapat tak? Okay, jadi yang ni lah jawapan akhir dia. Okay, soalan tadi suruh cari apa? Determine the masses. Okay, masses MA dan ME dan theta dia sini, magnitude and direction. Okay, magnitude dia adalah 1 MA sama dengan MA sama dengan 0.2 kg. Arah dia adalah pada 0 darjah. Dan untuk ME, MA dia sama dengan 0.447 kg. Okay, dan dia pada 63.43 darjah. Okay, 63.43 darjah, kuadran yang pertama. Okay. Okay, boleh follow? Okay tak?
Senang yang ni nampak senang. Okay, jadi jawapan akhir dia yang tu lah. Okay, MA dan ME. Guna resolution bila you guna resolution method. Okay. Jika you guna polygon MRD dan MR, okay, yang ni adalah polygon MRD, yang ni polygon MR. Okay, polygon MR. Jadi yang ni you rujuk nilai kolom pada MRD, yang ni adalah kolom MR. Okay, kolom MRD adalah yang ni. Okay, jadi senang lah. You ada 1, 2, 3, 4 je. Yang ni dia negatif 0.012. Yang ni dia ke kiri 0.016. Yang ni dia naik atas 0.012. Jadi yang ni akan turun ke kiri. Turun ke kiri, naik. Kemudian akan dapat yang ni, yang tutup poligon tu adalah nilai ni 0.08 ME. Okay, jadi sebab tu dalam poligon tu dia akan turun. Okay. Yang ni naik, yang ni adalah D, C, yang ni D, yang ni C, yang ni B, kan? Dan untuk tutup poligon, okay, adalah yang ni, daripada sini ke sini. Okay. Dan nilai dia sama dengan yang ni. Okay, yang tu 0.018. Okay, yang ni bila kita ukur dia sama dengan 0.016. Okay, bahagikan dengan 0.08 ME tu. Okay, 0.08 ME akan dapat ME sama dengan 0.2. Okay, yang ni 0.2 kg. Dan theta E dia adalah 0 darjah. Okay, theta E 0 darjah. Okay, senang guna poligon. Okay, untuk soalan ni dia senang guna poligon. Okay, kita terus dapat theta E. Okay, kemudian okay, untuk MR, okay, untuk poligon MR, kena tengok kolom ni, kolom MR ni. Kita ada yang ni dia akan turun 0.016, yang ni ke kiri 0.04, yang ni ke atas 0.02. Okay, 0.02. Dan yang ni tadi kita ada 0.02. Okay, yang ni nilai dia akan jadi 0.02 ke kiri, ke kanan, ke kanan. Okay, jadi you ada yang ni anda. Okay, yang ni adalah untuk A. Okay, bukan A, yang ni B, C, D. Okay, yang ni adalah untuk E tadi. Okay, jadi punya MA adalah yang ni. Okay, yang tutup poligon. Okay, yang tutup poligon tu lah punya jawapan untuk MA tu. Okay, jadi daripada sini you ukur dia. Okay, you ukur dia dan ukur panjang ni dia punya value berapa. Kemudian ukur theta dia daripada 0 darjah. Okay, yang ni kalau you ukur you akan dapat 63 darjah dekat sini. Okay, 63 darjah. Okay, arah dia dekat situ. Dan nilai dia adalah 0.47. Okay, 0.447 kg. Okay, yang saya guna skala berapa? Okay, yang ni skala 10. Skala 10. Okay, yang ni skala 10. Yang ni skala 2. Okay, yang ni skala 2. Okay, jadi itu saja. Okay, untuk example 2 ni ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa nak tanya? Doktor. Ya? Kalau final exam ramai pakai yang polygon tu lah doktor. Final exam? Ramai pakai method yang polygon tu lah. Ya ke? Tapi kalau orang yang dah biasa, kalau orang yang dah biasa dia lebih senang guna polygon lah. Tapi daripada yang saya tanda, kebanyakannya ramai yang akan guna resolution method. Ya, sebab you suka tekan calculator. Saya pun tak tahu kenapa you sangat suka guna calculator. Mungkin sebab you tak bawa tu kot protector dengan pembaris tu. Okay, jadi kurang yakin kalau nak guna polygon tu. Tapi sebenarnya polygon dia punya jalan kerja dia lebih cepat. Okay, lebih cepat dapat kalau you dah biasa lah. Okay, dan kita orang lebih lenient. Okay, bila markah, bila you dapat jawapan akhir tu, sebab you ukur kan, you ukur dia punya
panjang garisan tu, lepas tu you guna protector, jadi beza 2-3 darjah tu kita orang boleh terima lagi, ataupun beza 2-3 mm tu kita boleh terima lagi. Okay. Oh, okey. Okay, jadi yang untuk soalan ni dia senang kalau you guna polygon method, tapi kalau bergantung lah, okay, bergantung mana yang you rasa mana yang you boleh nampak. Okay, kalau bagi saya, kalau saya nampak dapat soalan macam ni, saya memang akan guna polygon lah sebab dia senang. Okay, yang ni dah lah, yang ni nilai dia sama. Okay, lepas tu susun, okay, dah terus dapat ME tu. Okay, kalau yang ni mungkin complicated sikit. Okay, kena ada skala dia, lepas tu kena ada nilai daripada ME pula. Okay. Jadi bergantunglah, okay, pada setiap orang, okay, mana yang lebih biasa. Tapi selalunya ramai akan guna resolution method. Okay. Resolution method ni pun kena tengoklah apa tu, bila you buat equation tu, okay, you buat equation tu ada kat mana saya nampak ada orang yang cara dia terus letak semua nilai kat dalam, letaklah cos lah, sin lah, jadi punya ni equation ni dia akan jadi panjang. Okay, tapi kalau bagi saya lebih suka you rujuk ni, you buat equation ni, you rujuk you punya table ni. Kita terus rujuk pada table dan direction dia. Kalau tak nanti you punya equation ni dia akan jadi panjang dan you akan habis masa untuk tu je, satu untuk tulis, satu lagi untuk calculate. Okay, jadi untuk senang terus rujuk you punya ni, you punya table, terus ambil yang berkaitan je. Kalau pada arah X, you ambil pada arah X. Kalau pada Y, you ambil yang pada arah Y. Okay, jadi you tak perlu serabut sangat. Okay, serabut sangat kena kabut untuk kira lah, untuk tulis lah. Okay, jadi dia dah simplify separuh, okay, daripada kerja you. Okay. Okay, jadi dah pukul 3.50. Jadi itu saja saya rasa untuk hari ni. Okey, baik. Okay, jadi kita akan jumpa lagi 2 minggu lagi. 1, 2, 3 minggu lagi. Yang ni masa puasa. Okay, jadi bersedialah untuk puasa ni. Ni minum tak boleh ni. Mengantuk pun kena siram kepala je lah. Okay. Dia ni direct tu doktor. Doktor, Ya. kalau bulan puasa tu kan, Ha? kalau ada kod kita sepakat, kalau kita buat kelas hari biasa sebelum malam, okey tak doktor? Tak ada lah. Hari biasa? Alah, susah lah sebab kawan-kawan you ramai yang kerja sebenarnya. Itulah. Kalau bulan puasa jadi, tu, kalau kita dalam keadaan kita lapar, dia rasa ke laut semua nanti. Saya nak buat macam mana? Saya Itulah. rasa semua orang pun kena struggle lah masa puasa tu, walaupun mengantuk kan. Kena jugalah belajar. Kalau Habis, buat malam macam ambil 2 jam satu sehari kan. Satu hari 2 jam malam boleh tak doktor? Yang ni pun kita punya kelas ni dia pukul berapa ni tengok ni. Yang ni terawih ni. Dia tengok pukul 8 sehingga pukul 10 yang sepatutnya terawih ni. Masa ni. Fahmi dia tu terawih pukul 12 Yum. Habis tarawih nanti maksudnya kalau you pergi tarawih pukul 8 hingga 10, maksudnya kelas kita nanti kita akan sambung pukul 10 10 sampai pukul 12 malam Fahmi pukul 10 dah tidur dah. Yalah masalahnya. Itulah saya kena sesuaikan jugalah nanti dengan hari puasa you. Mungkin kita akan tarik dia ke petang ke. Tapi kalau kata doktor boleh sesuaikan soalan test dengan keadaan puasa pun okey juga. Untuk test tu nanti lepas saya kan. Kita cakapkan semalam kan. Punya test tu nanti lepas saya. Macam kita punya pendapat kalau keadaan tu agak susah nanti, mungkin doktor kena bagi masa sikit lah kot, kita study lebih sikit. Okey, saya bagi masa. Artinya lepas raya nanti baru ada test. Artinya sepatutnya masa tu dah cukup lah untuk you buat revision untuk test, okay? Dan test 1, test 2 saya akan buat lepas raya nanti. Ataupun kalau ada soalan yang seakan-akan dengan soalan test pun okey juga. Semua test dia ni akan ikut skop dia tak akan keluar daripada skop. Artinya kalau you dah buat semua latihan tu, dah study semua latihan, sebenarnya senang je. Soalan test tu sangat senang. Okey? Okey. Boleh. InsyaAllah. Okey, insyaAllah boleh buat.
Okay. Yang ni halangan untuk subjek ni dia memang kena memang kena belajar lah. You kena spend masa tu untuk belajar, untuk buat latihan. Jadi sebab tu walaupun rasa online ni senang kan, tapi bagi saya memang kena guide satu-satu. Okay, untuk buat latihan tu. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi 3 minggu. Okay, 3 minggu dan saya akan sambung dengan balancing roto. Okay, balancing roto ni. Okey, baik. Okay, jumpa lagi terima pada kasih. masa akan datang. Okay. Ya, Terima kasih Dato'. okay, terima kasih Selamat semua. berpuasa. Okay, selamat puasa. Ya, terima kasih pada awak semua juga, siapa yang akan berpuasa. Okay, berapa hari lagi? 10 hari lagi. Okay. Selamat berpuasa semua, selamat menyambut Ramadan. Dan kita jumpa 3 minggu lagi. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih ya. Selamat puasa. Assalamualaikum. Assalam. Okay, Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Okay, banyak rehat ya. Bye-bye. Okey, terima kasih Dato'.